Kalau kau nak tunggu ke kiamat juga kau tak berani. Kerana bila kiamat datang bukan kata nak bertaubat, nak beramal lagi, tak ada hak. Itu benda yang sangat dahsyat. Bahasa macam itu. Wa ammar, dan dia derita sangat. So bahasa dalam hadis ini seolah kata Nabi, kau tak payah tunggu kiamat. Kiamat datang ni, ya tak? Memang confirm tak boleh beramal, tak boleh bertaubat lagi, ya tak? Orang kafir pun tak boleh masuk Islam. Tapi dia bercerita sangat dahsyat. Dalam kitab syarah mengatakan ayat hadis ini semakna dengan ayat yang ke-46 surah Al-Qamar. Kata Allah, balis sa'ah mau'iduhum. Bahkan hari kiamat itu adalah hari yang telah dijanjikan. Wasa'atu adha wa ammar. Ayat 46 surah Al-Qamar, anda boleh lihat. Sebab itu saya katakan hadis ini sungguh pun rawi dan sanad dia tidak berapa kuat, tapi dia semakna dengan Quran. Bila yang terakhir, yang ketujuh, kata Nabi, yang ketujuh yang menjadi penyebab kamu sulit untuk beramal apabila berlakunya kiamat. Dan kiamat itu kata Nabi adaha, itu benda yang sangat dahsyat. Wa ammar, dan derita sangat. Dan Quran pun cakap macam gitu. Seolah-olah kata Nabi, berani ke kau nak tunggu kiamat macam gitu, ha? Ada orang dia cakap, tunggulah, masih bujang. Ustaz, bujang lagi Ustaz, nak cuci tangan apa, ya tak? Jika nantilah dah kahwin. Dah kahwin Ustaz, isteri mengandung pula, nantilah kasih ada anak. Dapat anak susah nak jaga anak, macam nak belajar. Dah anak pula. Anak dah besar, anak sekolah tak kena kerja keras sikit, overtime. Anak dah besar nak kahwinkan anak pula. Anak cucu pula. Ure terus. Cakap dunia belum kiamat. Kenapa cerita? Lepas tu saya katakan, lagu dunia belum kiamat mau berjaga baik-baik, hampir-hampir boleh merosak akidah kita. Hampir-hampir, saya tak cakap mesti, hampir-hampir. Macam gitu, putus asa. Kau cabutlah nyawaku, minta mati dia. Lebih larang keras daripada minta mati. Dia nyanyi tapi dia lupa yang dia sebut tu benda yang agama izinkan ataupun tidak. Seorang cakap belum kiamat pun, Nabi kata kiamat kalau kau nak tunggu, kau seram, kau tak berani lagi. Confirm taubat tak terima, amal soleh tak lagi boleh terima, tak laku. Tapi kau tunggu pun kira parah bila lah, senang cerita. Keadaan macam itu. Maka seolah-olah kata Nabi SAW, dan Nabi ingatkan kepada kita, apakah kamu semua masih lagi nak tunggu-tunggu, nak relax-relax melakukan amal-amal soleh? Kalaulah sakit ni dah banyak kali lah kita. Sakit ni banyak kali. Dan ramai yang datang saya rasa pun paling tidak 50% yang dah jejak 50 lah, saya rasa lah. Dan tanda-tanda kiamat kecil kata ulama semua dah berlaku, kiamat kecil. Daripada hadis sahih, ya tak? Macam saya sebutkan tadi lah, ya tak? Tenggelamnya 3 tempat. Bagaimana laki-laki perempuan dah macam sama. Laki-laki suka memakai perhiasan perempuan, perempuan suka memakai perhiasan laki-laki. Kita jalan ni kadang-kadang kat sebelah ni kita nak tahan, nak tepuk ni pun takut juga. Sebab macam laki-laki je dah. Belum tepuk tengok, Allahu Akbar, perempuan pula. Cik baik tak tepuk. Tepuk tadi orang ambil gambar sebat 15 kali, moles lah, jangan memet. Di zaman kita dah tak tahu lagi dah. Semua hadis-hadis yang menceritakan yang kecil dah. Kita nak tunggu apa lagi? Artinya hadis ini mengajarkan kepada kita, hari inilah kalau siapa-siapa yang belum taubat cepat-cepat. Siapa-siapa yang belum beramal soleh, semua banyak-banyak amal soleh. Masih hidup ni, kalau dah mati dah tak guna lagi. Kalau tak mati pun tak lama lagi nanti akan berlaku kiamat. Waktu kiamat tadi kita tak berpeluang lagi untuk beramal soleh. Lebih kurang macam gitulah ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi yang menceritakan kepada kita tentang bagaimana 7 perkara yang disuruh kita alert, disuruh kita untuk sedar dan buatlah seberapa yang kita mampu pada hari ini. Buat seberapa yang kita mampu. Ini hadis yang kita pelajari, yang mudah-mudahan dia menjadikan pelajaran kepada kita. Dan sama dengan hadis sahih kata Nabi, "Ightanim khamsan qabla khamsin," kata Nabi. Rebutlah 5 sebelum datangnya 5. Itu hadis sahih. Di antara yang disebut juga syababaka, waktu kamu muda sebelum kamu tua. Sehatika, waktu kamu sehat sebelum kamu sakit. Dan Nabi sebut
di antaranya hidup kamu sebelum mati kamu. Kiamat juga dinamakan mati. Maka itu mari kita hari ini bergerak sekarang selagi mana kita hari hidup. Lebih-lebih yang muda-muda, yang sihat-sihat, yang kaya raya, jangan tunggu lagi. Bagi yang datang, saya rasa alhamdulillah semua dah berjinat dengan agama. Tapi yang bertaubat, yang belum taubat, maksud saya tak. Kita tengok Nabi Adam AS, bila taubat dia tak tunda. Kalau ulama mentafsirkan ayat Quran, bila Allah mengatakan fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma, apabila syaitan menggelincirkan Adam dan Hawa, maka kami keluarkan mereka berdua daripada syurga turun ke bumi. Pertama-tama keluar perkataan Adam AS, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita ni keturunan Nabi, keturunan Nabi Adam kita. Keturunan Nabi. Mungkin bukan Nabi Musa, mungkin bukan Nabi Muhammad, tapi Nabi Adam, tak? Kullu insan min Adam. Setiap manusia daripada Adam, tak? So kita daripada Adam. Kalau kita yakin benar kita anak cucu Adam, kita kena ikut cepat-cepat. Pertama-tama turun di bumi, minta ampun dulu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, tak? Jangan macam syaitan, jangan macam Qarun, jangan macam Fir'aun, tak? Sepatutnya macam itu. Dan ikut Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ni satu nabi yang umurnya panjang selepas Nabi Nuh AS. Allahu'alam. Dan dia ni raja, dinamakan King Solomon. Raja, Nabi, umur panjang dan kaya raya. Kayanya Nabi Sulaiman ni sangat-sangat kita sebutkan. Lantai istana dia, Quran cerita lantai istana Nabi Sulaiman tu macam air. Puteri Balqis bila nak masuk turun ni, air ni macam mana nak jalan? Angkat kain ni, bukan kain. Takut. Bila Puteri Balqis perempuan, Puteri Balqis angkat air, semua tengok ni mata. Nabi Sulaiman tak tengok. Dia nak tunjukkan bahawa kayanya Nabi Sulaiman macam gitulah. Dan Nabi Sulaiman mempunyai mukjizat yang sangat luar biasa. Boleh mengarahkan angin untuk memindahkan singgah sana Puteri Balqis sekelip mata sampai ke Palestin. Boleh menyuruh iaitu jin-jin untuk membina masjid. Pada zaman Nabi Sulaiman, jin bikin masjid. Ya Ifrit, kata Sulaiman. Wahai Ifrit, nama jin. Orang Melayu panggil jin Afrit. Ya Ifrit, wahai Ifrit, bikin masjid. Masjid Al-Aqsa katanya dibina oleh zaman Nabi Sulaiman, jin bikin masjid. Sekarang jawatan kuasa masjid jadi jin. Bukan masjid khair, bukan jihir bagus. Masjid di Pulau Antabaranta. Nabi Sulaiman bukan saja ada mukjizat yang hebat macam itu, boleh memahami bahasa-bahasa iaitu haiwan. Berlakunya kemarau pada zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman keluar, ajak tenteranya, mari kita keluar ke tanah lapang untuk kita berdoa solat istisqa, minta hujan. Dalam fiqh ada solat minta hujan, tak ada solat tahan hujan, tak ada. Apatah lagi cocok lada bawang, lagi tak ada. Itu orang Melayu yang pandai. Hujan lebat kita takut minta supaya dia dipindah ke tempat lain, ada. Tapi campak baju pelamin, baju pengantin campak atas kemah, tak ada. Orang Melayu yang pandai. Bila Nabi Sulaiman nak keluar, minta nak berdoa, ya tak? Nampak semua terlentang angkat tangan doa. Allahumma awisna, Allahumma awisna. Semua doa ni, ya Allah hujani kami, hujani kami. Nabi Sulaiman faham. Nabi Sulaiman cakap dengan tentera-tentera, jom kita balik. Kata tentera, kenapa pula tak jadi ke doa solat istisqa? Tak payah, doa semut Allah akan kabulkan. Kata tentera, wah, ente faham doa semut? Faham doa semut. Kita nampak semut, spray lagi ada. Kehebatan Nabi Sulaiman yang tidak terhingga tadi, tapi doa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa tubni. Oh, kita nak baca ayat. Anda boleh buka surah Al-Ahqaf ayat 15. Ya Allah, jadikanlah aku seorang hamba yang pandai mensyukuri nikmat-Mu. Orang yang macam gitu, raja, nabi, kaya gila.
Mukjizat hebat tapi doa. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang pandai bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepadaku. Dan aku doa, ya Allah, ya tak, rahmatilah ayah dan ibu. Dan jadikanlah aku orang yang pandai beramal dengan amal-amal yang soleh. Ya Allah, aku taubat hari ini. Nabi ni. Kadang kita tak nak belajar agama, sebab tu kita cepat jadi orang yang sombong dan bongkak. Demikian lebih kurang 7 perkara yang diingatkan oleh Nabi SAW pada hadis yang kelima, pada bab yang ke-65 ataupun hadis yang ke-576 menurut urutan buku. Saya garis bawah, sungguh pun hadis ini dhaif rawi dan sanad. Imam Tirmizi hanya mengatakan hasan, tapi ulama mendhaifkan. Tapi matan hadis, isi kandung makna hadis, kita nampak banyak pelajaran dan pengajaran yang boleh kita laksanakan. Kita boleh ambil daripada hadis ini yang kita katakan agama menganjur kepada kita supaya buatlah seberapa banyak ibadah, buatlah seberapa banyak amal-amal salih, lakukanlah seberapa banyak kebajikan al-khair, apa saja yang boleh mendatangkan pahala. Apatah lagi kita boleh bantu orang lain, tak? Quran mengatakan sara'ah, saling bersegera, saling berlumba-lumba, dan jangan tunggu-tunggu. Jangan lepaskan peluang, tak? Takut kalau datang salah satu daripada 7 perkara tadi, berhenti daripada kita untuk melakukan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini gunanya apabila kita mempelajari agama. Agama mendidik kita supaya kita ni boleh melakukan perkara-perkara yang baik. Ramai orang yang ada ilmu, kita yakin. Mungkin daripada internet dia baca, pada buku dia rajin baca. Ilmu hari ni easy kita boleh dapat. Tapi kadang-kadang tidak ternasihat. Apabila tidak ternasihat, ini bahayanya. Banyaknya ilmu tapi tidak memberi arti kepada kita. Kan lebih baik orang tadi tak banyak ilmu, tapi dia dinasihati. Dengan nasihat, ilmu yang sedikit tadi dia amalkan. Nasihat ini tidak akan kita perolehi daripada internet. Nasihat ini kita bicara dalam rumah yang Allah SWT jaga betul. Malaikat mendoakan. Ini majlis-majlis ta'lim. Kemarin saya katakan, syaitan sudah buat satu sumpahan yang dia pastikan bahawa anak Adam ni tidak akan masuk surga. Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Kata syaitan, ya Allah, kalaulah aku dihukum sesat masuk neraka, aku nak pastikan anak-anak Adam tidak mendapat jalan yang lurus. Para ulama mengkaji kenapa kita hari ini satu hari 17 kali doa ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Pasal janji syaitan tadi. Syaitan sudah berjanji dia tidak akan izinkan kita mendapat jalan yang lurus. Semalam dah baca 17 kali dah. Hari ni dengan solat isyak dah 17 kali. Itu belum lagi solat-solat sunnah. Besok kalau hidup kena baca lagi. Dan inilah kata ulama yang sangat susah. Untuk istiqamah melakukan kebenaran, kebaikan susah. Ada orang yang dia boleh infak, dia tengok, dia baca surat khabar, dia dengar radio, dia tengok masjid umumkan 1000 masuk, tak ada masalah. Easy, dia banyak duit. Tapi berapa kali dia boleh bikin? Secara konsisten dia dah buat. Ada orang yang dia derma sampai tu masuk. Alah, aku pun dah derma banyak apa. Dah boleh relax lah. Okay, dah boleh relax. Susah untuk istiqamah. Ada orang yang solat malam rajin, tahajud berita tak putus bertahun dia tak. Sampai satu saat dia cakap, solat malam pun bukan boleh kebal, bulan bukan boleh terbang. Sudahlah, stop. Susah untuk istiqamah. Susah untuk kita terus menerus melakukan kebaikan dan kebajikan, termasuk belajar agama. Kemarin saya katakan, kelas ini saya tersempat 4 tahun lebih, nak masuk 5 tahun. Macam-macam buku. Macam buku. Ini datang dan pergi sini berganti, maksudnya macam gitu. Kerana orang tak boleh istiqamah. Tak? Yang ini susah. Dan ini berlaku pada zaman Nabi SAW. Aisyah pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ay a'mal afdal. Dalam hadis yang lain,
Ayu a'mal ahabba ila Allah. Wahai Rasulullah, apakah amalan yang paling afdal, paling utama? Pada hadis yang lain dikatakan, ya Rasulullah, apakah amalan yang paling disukai oleh SWT? Kata Nabi simple, adwamuha wa in qalla. Amalan yang kamu mampu adwam, mendawamkannya. Dawam bahasa Arab, bahasa Melayu pun dawam. Konsisten, wa in qalla, dan dia tidak berkurangan. Kalau hari ini kita nak terus menerus melakukan amal soleh, terus menerus, susah. Pasal syaitan dah bersumpah. Apa formula dia? Anda kena mendapat nasihat. Datang belajar, dan datang belajar pun susah kan? Susah. Datang hilang. Kadang-kadang dia garang habis. Garang ke main ni kan? Belajar. Kita pun seram tak? 1 tahun belajar rajin. Lepas tu, relax. Jumpa kat Gelang seluar Hawaii je. Cantik, relax. Asyik baik tak berkata beli nombor? Orang tak boleh istiqamah. Tapi Nabi tetap mengatakan kata Nabi. Atau amalan yang paling Allah suka adalah orang yang melakukan satu amalan yang dia tu konsisten. Itulah yang paling Allah suka. Anda kena konsisten dalam melakukan kebaikan. Pelan-pelan lah. Wa in qalla. Walaupun dia, dalam hadis, walaupun sedikit dan dia tidak berkurangan. Ada seorang sahabat yang namanya Sufyan bin Abdullah. Dia datang kepada Nabi SAW dan dia tanya kepada Nabi. Dia cakap, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulli fi Islam qawlan. Tolong beritahu kepada saya satu perkataan, la as'aluhu anhu ahadan ghairak. Kalau Tuan cakap dengan saya satu benda ni, saya tak nak tanya orang lain lagi. Dia ingat Nabi nak cakap panjang. Dia cakap, ya Rasulullah, saya nak minta satu tips. Beritahu saya satu perkataan, qawlan, satu perkataan yang penting ya Rasulullah. Dan kalau Tuan jawab, saya tak nak tanya orang lain lagi. Tak nak. Kata Nabi very simple. Qul amantu billah fastaqim, ataupun summastaqim. Kata Nabi, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqamahlah. Anda lihat, tak? Kita ada cerita banyak benda bagus, banyak, tapi yang paling bagus istiqamah. Ya, gini kadang-kadang kita silap dan salah. Bila kita nak bikin amalan banyak tapi musiman, Nabi tak berapa suka. Kita nak anjurkan kepada para jemaah yang hadir hari ini, belajar untuk istiqamah melakukan sesuatu. Dan di antara istiqamah yang paling bagus, datang ke majlis-majlis nasihat. Majlis yang 7 hari kita uhah-uhah. Tempat kerja ramai kawan kita. Ada yang jawatan kuasa masjid, alhamdulillah. Ada orang yang saleh, tapi kita tak menafi ada pun yang kaki batam, ada yang kaki nombor, ada yang kaki puji, ada yang kaki minum. So kita jumpa bergaul. Agama suruh kita bergaul. Kadang-kadang kita lupa. So tapi kita ada satu majlis, dia ingatkan kita. Yang ini majlis-majlis macam ini supaya kita beramallah. Nabi suka, Nabi larang orang lambat-lambat. Macam gitulah macam ini. Kita tidak menafikan iman ini dia boleh jadi satu benda yang sangat tinggi. Al-iman yazid wa yanqus. Iman ini kata Nabi ketika dia yazid bertambah. Kadang-kadang wa yanqus dia kurang. Masalah. Tapi kita kena cari formula. Kalau dia bertambah tadi, jangan sampai kita mengaku jadi Nabi. Dia iman dah kuat. Iman dah power gila. Tahu-tahu jadi Musailamah Al-Kazab. Jadi Nabi pula. Tak boleh. Atau iman dia dah kuat, tiba-tiba dia terasa macam aku ni dah jadi wali juga. Wali pula. Dia cakap, ana ni kat dalam dada dah ada Kaabah, dah ada gambar Kaabah. Jadi dia tak payah solat lagi lah. Pasal orang semua menghadap kiblat, dia kat dada juga. Jangan sampai iman kita terlampau tinggi, tiba-tiba kita mengaku kita Nabi. Ghulu, melampaui batas. Nah, macam mana yang iman tadi, yang tinggi tadi nak dijaga? Majlis taklim, majlis menasihat kita. Atau apabila iman kita rendah, habis kan? Sampai tak solat. Orang tanya, "Beb, tak solat?" Saya iman tak kuat. Kalaupun iman kita tinggi, jangan sampai kita hulu melampau jadi Nabi pula.
Dan kalau iman kita rendah, jangan sampai kita tidak solat. Kita tak menafikan ada ketika kita gairah. Seperti mana hadis yang diceritakan oleh Abdullah bin Umar. Katanya Nabi pernah bersabda, likulli amalin syarrah. Setiap amalan akan ada sampai satu tempat, yang satu stage yang kita ni gairah habis. Kulli amalin, semua amal. Bukan solat aja. Kita tahu bulan Ramadan, anda tahu Ramadan. Masjid Singapura je pada umumnya awal Ramadan semua penuh. Kalau tak boleh masuk pun. Datang kasih masjid tu. Tak boleh masuk. Allah penuh. Semangat. Dua masjid saja yang sampai akhir Ramadan makin penuh. Selain dua masjid, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, biasanya dia selepas 15 dah kosong. Dia masih gairah sangat. Bukan saja ibadat. Dia kadang-kadang kat dunia pun benda-benda dia gairah juga. Tak? Yang kata main bola, dia punya gairah bukan main. Gairah. Dia baru main futsal. Habis semua jersey dia beli. Jersey Brazil, jersey Argentina, jersey Barcelona, nama Messi lagi. Komplit semua. Gairah. Boot 3 pound bila tu baru-baru. Gairah. Lepas 3 kali main dia dah boot gantung kat rumah. Habis. Ada masa kadang-kadang orang gairah, kata Nabi, likulli amalin syarratun, kata Nabi. Aku nak beritahu kepada kamu semua, jangan takut, semua amalan ada gairah. Tapi kata Nabi, wa likulli syarratin fatrah. Tapi setiap kemuncak kegairahan tadi, adanya masa yang orang malas, orang lemah. Nabi sebut macam itu. Dalil. Cuma hari ini kita nak tambah. Kata Nabi, faman kanat fatratuhu ila sunnati. Siapa-siapa kalau lemah semangatnya tadi tapi tetap berada di atas sunnahku, faqad ihtada, maka dia masih lagi terpelihara. Itu kata Nabi. Maksud saya apa? Iman yang kalau kita tadi lemah, tapi kita ada satu masa kita duduk belajar agama, dinaikkan baik, okey. Tapi kata Nabi, barang siapa yang fatrah, siapa yang lemah semangatnya tadi dan dia tidak menepati sunnah, maksudnya tidak dalam keadaan beragama yang benar, faqad halak, kata Nabi, maka dia celaka. Apa yang saya nak tutupkan di sini supaya kita hari ini beramal dengan konsisten. Walaupun sedikit, belajar agama, dapat sedikit ilmu, fahamkan betul-betul, pastikan dia ada nas yang sahih, cerita semua okey, kita amalkan sikit-sikit lah. Walaupun berulangnya sedikit, konsisten, nanti dia akan bertambah. Dan di antara yang kita nak suruh kita istiqamah adalah yang apabila kita datang belajar agama. Belajar agama ini menasihatkan kita supaya kita tidak terkeluar ini. Di Qatadah, satu ketika dia jumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dia cakap, ya Abu Bakar, pegang kepala dia. Halak, celaka. Dia cakap, apa cerita ni, datang-datang mencelaka je. Ana munafik. Aku munafik. Abu cakap, apa cerita tadi celaka ni munafik pula? Cerita dengan aku apa sih? Kau tahulah kita ni bila depan Nabi, dengan Nabi kuliah, nangis lah, sedih lah. Rasa macam surga ni kat depan, nak masuk surga, gairah. Neraka ni kira macam tak nak sangat. Kata, tapi bila kita balik rumah, jumpa keluarga, lupa. Seolah-olah macam dah tak ada lagi lah nak ibadah. Munafik. Kata Abu Bakar, kalau itulah munafik, aku pun sama lah. Aku pun macam itu juga, ya tak? Depan Nabi gairah, ya tak? Belakang Nabi lemah, ya tak? Jom kita jumpa Nabi. Abu Bakar jumpa Nabi. Dan mereka cerita, ya Rasulullah, kami ini begini. Bila Nabi dengar, kata Nabi, al-iman yazid wa yunqus. Iman ini ada ketika bertambah, ada ketika dia berkurang. Kata Nabi, sa'atan, sesaat. Ulama mentafsirkan dengan berbagai-bagai makna. Tapi bolehlah kita terima, agama mengizinkan kita ada seketika kita dengan dunia, tapi masih lagi berada di jalan path sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak melakukan kemungkaran dan tetap berada dalam keadaan yang benar. Walaupun kita urus dunia kita, sesaat lagi kita terus dengan Allah Subhanahu wa taala, solat dalam solat malam, puasa sunat, kita. So agama mengatakan boleh, tak ada masalah. Dan kalaupun sesaat, apabila kata Nabi kamu gairah,
sesaat mungkin kamu lemah, tak ada masalah, selagi mana kamu sentiasa berada dalam majlis-majlis yang menasihati kamu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah SWT piara iman kita. Apa yang kita pelajari ini di antara wasilah bagaimana cara jalan untuk kita mengemaskini, menyemai dan memelihara iman kita. Mudah-mudahan dengan cara kita belajar, kita bacakan ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi, kita disirami dengan nasihat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semakin bertambah iman kita. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Tuhan kami, berilah kami kecintaan tentang keimanan, ya Allah. Berilah kami kesukaan terhadap iman, ya Allah. Dan hiasilah dada-dada kami dengan iman ini, ya Allah. Wa karraha ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan. Dan jadikanlah hati kami ini bukan saja senang dengan iman, bahkan benci kepada perkara-perkara yang kufur, perkara-perkara yang fasik, perkara-perkara yang maksiat. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkanlah iman kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, piaralah iman kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, semailah iman kami, ya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, ya Allah, tetapkanlah hati kami, ya Allah, dengan agama-Mu. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah, ya Tuhan kami, sucikanlah hati kami dengan perkara-perkara munafik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fihi wal Qur'an shifaa'an min kulli da'in wa saqam. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu, ya Allah, agar ilmu yang kami belajar ini dapat dimanfaatkan. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu, ya Allah, berikanlah kami rezeki yang halal lagi baik, yang diberkati, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah Al-Quran sebagai obat penawar buat kami, sama ada penyakit ataupun apa saja penyakit yang mendatang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.